Guys, ini adalah the biggest leak yang Apple pernah hadap. Bayangkan Apple sampaikan suspend akaun yang sebarkan segala information, segala video yang ada dalam leaks yang Apple tengah hadap sekarang dan semua orang tengah berjaga-jaga. Bayangkan data leak tu ada gambar iPhone 18, ada drop test iPhone 18, ada komponen dalaman iPhone 18, even ada kotak iPhone 18 dalam file yang tersebar luas tu, termasuk benda yang agak sensitif sebenarnya adalah supplier komponen-komponen iPhone yang akan datang. Sebelum korang tengok semua benda tu, why not korang faham dulu macam mana benda ni boleh berlaku. Pertama sekali korang kena tahu siapa yang leak data dan juga semua video gambar yang korang akan tengok ni. Semua benda ni sebenarnya bermula pada tahun 2020 yang mana perang dagang antara Amerika dan juga China. Disebabkan benda tu, Apple terpaksa cari alternatif yang lain untuk hilangkan, untuk pasang dia punya iPhone selain daripada China. Muncullah negara India. Dan Apple dah decide company yang akan assemble dia punya iPhone, nama dia adalah Tata Electronics. Pada tahun 2023, startnya iPhone mula dibuat di India. Lepas beberapa tahun sampailah 2026 ni, ada something yang berlaku yang mana ramai hackers mula target company Tata Electronics ni. Sampailah satu masa ransomware ni boleh benarkan diorang download file data sebanyak 600 GB dan letak dekat dalam dark web untuk dijual, untuk disebarkan dekat orang ramai. Kemudian apa yang berlaku, apa yang korang akan tengok ni adalah the biggest leak in history yang mana complete leaks iPhone 18 series. Video yang korang sedang tengok ni adalah video testing, drop test untuk iPhone baru yang akan datang. Macam mana nak tahu yang iPhone tu model yang paling latest? Sebenarnya kalau korang tengok, perhatikan betul-betul dekat color iPhone ni, dia berbeza sikit berbanding dengan iPhone 17 warna silver. Kalau korang tengok iPhone 17 Pro dan juga Pro Max, back panel dia sebenarnya agak berbeza tau. Nampak? Dia punya plastik untuk wireless charging belakang ni berbeza color dengan dia punya framing dekat sini. Tapi video yang korang tengok tu sebenarnya warna silver ni dia matching dengan dia orang punya back panel. So dekat situ menunjukkan yang ini adalah iPhone yang baru akan datang yang sedang dibuat uji kaji macam mana ketahanan dia. Ataupun ini adalah kemungkinan menunjukkan yang Apple akan guna balik titanium finish yang ada dekat iPhone yang sebelum ni dibawa balik. Yang mana sebelum ni dia gunakan aluminium, tapi sekarang dia mula beralih balik kepada titanium. Yang menariknya bila tengok bahagian bawah iPhone 80 yang baru, dia punya bahagian bawah nampak lebih tebal berbanding biasa. Dan juga dia punya lubang speaker dan juga lubang mikrofon tu kelihatan lagi bujur ataupun lagi besar daripada iPhone 17 yang sedia ada. Tapi bila kita tengok kapasiti bateri yang ditunjukkan, sebenarnya bateri dia bukan makin besar. Kalau ikutkan, hampir sama sahaja saiz, berbeza a few milliamp hour sahaja. Dan benda ni membuatkan kita persoal, apa teknologi yang Apple akan gunakan dekat diorang punya bateri? Adakah masih lagi sama? Ataupun mungkin ada teknologi baru yang ditambah? Contohnya macam cooling system yang lagi better. Mungkin yang tu menyebabkan design untuk iPhone 18 yang baru akan datang nampak lagi tebal daripada biasa. Sekarang kapasiti untuk iPhone 17 Pro Max adalah 4250 mAh. Tapi sekarang untuk iPhone 18 Pro Max yang akan datang menggunakan kapasiti yang sedikit je besar, dalam 4288 mAh sahaja. So dia bukan significant changes yang Apple sebenarnya letak. Mungkin ada satu teknologi baru yang Apple sebenarnya bubuh dekat dalam iPhone yang akan datang. Kemudian dalam leaks ni juga korang boleh tengok motherboard official untuk iPhone 18 dan juga iPhone 18 Pro Max. Korang rasa macam mana Apple, Tim Cook tak meletup bila device yang sepatutnya jadi launching untuk seorang CEO yang baru, tiba-tiba one of the biggest leaks untuk CEO yang baru ni. Apa yang korang nampak ni highly confidential, ada dekat social media yang korang boleh tengok, yang mana motherboard dia tak lagi pakai stack motherboard macam yang predecessor. Kali ni dia lebih kepada single PCD instead of stacking punya teknologi. Dan ada a few advantage yang korang boleh nampak dan juga korang akan perasan.
Pertama sekali, dia punya heat tak lagi hebat macam dulu. Maksudnya cooling dia akan lagi laju. Tapi macam mana Apple boleh solvekan problem stacking motherboard tu, kita tak pasti lagi macam mana. So yang tu kita akan tengok once dia dah launch nanti. Since kita dah tengok dia punya PCD, sekarang korang akan start nampak dia punya processor. Yes, this is the official A20 Pro processor yang akan masuk dekat dalam iPhone 18 dan juga iPhone 18 Pro, termasuklah iPhone Air dorang yang akan datang. Even, dare I say it, dekat dalam iPhone 4 yang akan datang. Kalau ikutkan specs, Apple A20 Pro ni ada a few things yang baru dekat dalam Apple punya chip. Sebagai contohnya adalah RAM yang lagi laju dan juga gunakan teknologi yang baru. Kemudian dia akan gunakan 2nm FinFET process. Kalau tak salah aku, hampir 4 tahun 3nm digunakan. Dia ada first generation dan ada second generation, dan yang ni adalah the first dalam industri juga pakai 2nm untuk sebuah smartphone, dan tak lama lagi akan gunakan dekat dalam laptop, contohnya macam MacBook Neo. So yang tu probably akan gunakan prosesor yang sama juga. Dengan teknologi baru yang Apple buatkan ni, aku actually wonder juga macam mana kalau dia go against dengan Snapdragon ataupun Dimensity yang akan datang. So kita pun akan expect Snapdragon even Dimensity gunakan 2nm juga. Dan aku dapat tahu juga rumors dan juga dengar-dengar lah kan, brand-brand luar pun akan start gunakan 2nm. Cuma tak pasti bila diorang akan keluarkan. Sebab Snapdragon pernah kalah sekali gunakan 4nm instead of 3nm. Sebab Apple dah book the whole year untuk buat diorang punya A series ataupun prosesor untuk iPhone saja pada tahun tu. Licik juga Apple sebenarnya. However, one of the biggest change yang korang akan nampak dalam iPhone yang baru ni, iPhone 18 dan juga 18 Pro, adalah diorang punya Dynamic Island. Korang tahu tak, untuk iPhone yang akan datang, diorang akan ada Dynamic Island yang lagi kecil berbanding biasa, disebabkan oleh a few sensor yang korang gunakan untuk scan Face ID tu dah ditenggelamkan, dan sensor tu boleh gunakan over the display untuk gunakan Face ID. So maksudnya less sensor, less bigger dia punya dynamic range, dan dia boleh kecilkan untuk nampak lagi minimal bila korang tengok screen dekat dalam iPhone yang baru akan datang. Kita dah lalui banyak fasa, daripada notch yang besar, notch yang kecil sikit, sampailah Dynamic Island, dan ni adalah fourth iteration of Dynamic Island untuk dalam iPhone 10 ke atas punya series ni. However, Apple pun tak boleh lari daripada kenaikan harga barang. So dekat sini korang dah start tengok dekat tablet, dekat dalam MacBook. Cuma iPhone je yang tak naik sekarang ni. Bila dekat iPhone 18 Pro akan datang, harga akan mula naik. Yang mana kita akan jangkakan dia hampir sama macam tablet dan juga MacBook. Kenaikan untuk iPhone, sebelum ni harga dia $3,999 untuk model biasa, kemudian dinaikkan RM500. Jadi iPhone 18 yang baru akan start dengan harga RM4,499. Dan iPhone 18 Pro pula akan start dengan harga daripada RM5,499 kepada RM6,000 Malaysia. Korang rasa berbaloi ke beli sebuah smartphone dengan harga RM6,000 starting? One of the things yang korang mungkin akan cakap adalah mungkin tak adil kan Apple naikkan harga tinggi sangat-sangat. Tapi sebenarnya Apple dah serap a few kenaikan harga dekat diorang punya smartphone. So contohnya, dulu ada storage hike, lepas tu ada RAM hike. So Apple dah skip dua ni. So korang jangan terkejut kenapa Apple boleh naikkan sebegitu rupa untuk dia orang punya product line up. Kemudian color dekat iPhone 18 yang baru ni tak ada lagi dah warna orange macam yang aku pegang sekarang, disebabkan oleh yang ni bukan lagi color signature dia orang. So apa yang Apple akan pilih sedikit berbeza, dan juga aku tak rasa aku akan pilih warna orange lagi ataupun yang semenonjol macam ni. Sebab apa? Dia banyak sangat isu. Mungkin aku akan buat satu video pasal iPhone 17 Pro Max yang ada dengan aku ni. Tapi warna yang baru akan diperkenalkan dalam testing, siap ada tunjuk warna burgundy. So dekat sini korang boleh nampak warna dia seakan-akan merah dan juga maroon, tapi dia bukanlah merah red
yang Apple pernah keluarkan dekat dalam dia punya iPhone 7, iPhone 8 ataupun iPhone yang sebelumnya. However, mungkin aku salah dan juga mungkin aku betul. Apple akan bawa balik rate charity dekat dalam dia orang punya iPhone lineup. One of the things yang leaks dekat dalam file yang confidential ni adalah kotak iPhone 18 tau. So dalam video tu dia tunjuk packaging yang dia dah susun, yang dia dah pack and masuk dalam kotak, lepas tu letak dalam satu kotak juga untuk bagi dekat Apple punya employee. Tapi dalam video tu sebenarnya adalah video yang a few years back, sebelum iPhone 17 ni sebenarnya keluar. Dan Apple ni dia ada satu style, dia ada satu trick untuk buatkan orang tak nampak yang tu adalah latest ataupun yang unreleased punya iPhone. So apa yang dia buat, dia tukarkan dia punya gambar dekat kotak iPhone tu jadi iPhone yang mungkin korang pernah nampak sebelum ni, atau mungkin korang rasa macam tu adalah iPhone yang baru, tapi dia sebenarnya bukan. Sebab gambar dekat dalam kotak tu sebenarnya menggunakan kamera bump daripada sebuah iPad. Korang boleh tengok macam mana LiDAR dan juga dia orang punya flash dekat dalam sebuah iPad punya kamera bump. So dekat sini Apple just playing tricks just untuk orang dapat gambaran yang salah. So kita yang selalu tengok leak, selalu tengok prototype akan tahu macam mana tricks untuk elak orang tangkap gambar yang sebenar. So itulah apa yang korang sedang tengok sekarang. But this is a prototype punya iPhone untuk bagi dekat pekerja untuk analyse, untuk tengok dan juga untuk testing dalam Apple punya lab. However, ada satu missing pieces yang kita tak nampak dekat dalam file confidential Apple ni ataupun leaks ni. That is iPhone Fold, betul tak? So aku ada a few theory dan juga a few, orang kata a few say lah untuk dia orang punya upcoming iPhone Fold yang akan datang. So dalam file ni nampak gayanya iPhone Fold bukan dalam planning untuk iPhone 18 series yang akan datang. So dia mungkin akan announce separately berbanding dengan iPhone 18, but yang ni kita pasti Apple buat secara eksternal dan bukan dibuat di India. So yang ni mungkin dibuat di China sebab yang leaks hanyalah dekat India sahaja. So yang China masih lagi selamat. So berita pasal iPhone Fold ni bukan fake. Dia cuma bukan leak yang betul dan juga kilang supplier yang betul. So yang buat iPhone Fold ni adalah company factory yang buat di China. Alright, so tu je lah apa yang aku boleh ceritakan dekat dalam the biggest heist, the biggest leaks dalam history of Apple. Dia orang punya mockup, dia orang punya produk, dia orang punya kotak, dia orang punya komponen, dia orang punya blueprint, semua terdedah dekat dalam file yang cukup confidential. Dan aku yakin Tim Cook sekarang ni tengah hentak kepala, tengah hentak meja sebab tak pernah ada leaks sebesar, sedetail macam ni. Paling hebat pun iPhone yang baru tertinggal dekat bar. Itu pun dah besar dah. Alright guys, aku rasa aku dah share cukup. Yang mana semua file yang aku ambil ni daripada social media. Aku tak beli daripada mana-mana orang dan juga aku tak sebarkan dekat mana-mana orang. Semua benda ni just untuk news sahaja. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So make it smiling. I'll see you guys on my next video. Bye.